Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Allah Tuhanku, ampuni hamba dari segala salah dan lupa. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Setulus doa aku panjatkan, semoga rahmat Engkau limpahkan pada ibuku juga ayahku yang melahirkan membesarkanku. Bagi mereka guru-guruku, jasa tercurah selalu untukku. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Berilah hamba ilmu berguna untuk pelita di dalam jiwa, kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam bicara ulama. Pada kali ini saya akan cuba membahaskan satu tajuk yang berkaitan dengan adab dalam Islam, yang bertajuk Al-Adabu Ma'al Aqarib, iaitu adab bersama dengan kaum kerabat ataupun waris-waris. Dalam Islam, Islam amat mementingkan kita berhubung silaturrahim bersama dengan kaum kerabat kita, supaya keutuhan persaudaraan kita akan berada di tahap yang kuat sehingga tidak mampu digugat oleh musuh-musuh Islam, ataupun automatik Islam akan jadi kuat. Okey. Jadi sebelum kita bahaskan dari sudut masalah yang terlibat dengan adab bersama dengan kaum kerabat ini, saya cuba ingin membawa perbincangan kita ini dari sudut pandangan Islam. Apakah kedudukan kita menjaga waris-waris kita, kaum kerabat kita di sisi Islam? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah." Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurbah, dan juga menyambung silaturrahim dengan kaum kerabat. Ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Nahl ayat 90. Dalam arti kata lain, Islam amat mementingkan kepada setiap individu Muslim menjaga adab untuk mempersaudarakan ataupun menyambung silaturahim sesama kita. Itu dalil yang pertama dalam Al-Quran yang perlu kita patuhi, yang perlu kita fahami. Dalam dalil yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub wal jari al junubi والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Surah An-Nisa ayat 36. Yang bermaksud, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, wa'budullah, sembahlah kamu semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa la tusyriku bihi, jangan kamu syirik kepadanya syai'an, sedikit pun jangan kamu samakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa-apa sekalipun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Wa bidzil qurba, dan begitu juga sambunglah, berbuat baiklah, jagalah adab dengan dzil qurba, orang yang mempunyai talian silaturrahim yang terdekat di kalangan kamu. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kepada kita suruhan, gesaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat Islam untuk kita kepada diri kepadanya, buat baik kepada ibu bapa, dan juga tajuk yang kita bicarakan pada hari ini iaitu menyambung silaturrahim. Okey. Itu dari sudut dalil, dari sudut asas kenapa kita perlu menjaga kaum kerabat dan waris-waris kita. Seterusnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila kita sebut berkenaan dengan waris, maka Islam bicarakan kepada kita ada dua jenis waris. Bila kita sebut apa itu, ataupun siapa itu kaum kerabat. Yang pertama, kaum kerabat yang mempunyai talian darah dengan kita. Ada yang dekat seumpama adik-beradik kita. Ada yang jauh sikit
Seumpama pak saudara, mak saudara, belah ayah baik ataupun belah ibu baik. Ada anak-anak mereka, sepupu juga di peringkat atas, sama ada datuk saudara, datuk sepupu, ataupun di peringkat bawah anak saudara, cucu saudara dan sebagainya. Itu disebut sebagai al-aqarib. Al-aqarib. Mungkin kalau kita kembali pada tahun 60-an, 70-an, benda ni biasa. Bahkan aqarib ni, sepupu, dua pupu, tiga pupu tu, kita masih boleh kenali, kita boleh kenal lagi. Oh, 3 pupu kahwin, 3 pupu hamba. Tapi pada zaman kita, mungkin ada setengah aqarib, setengah kaum kerabat yang kita tak mampu nak bilang dah. Kita tak mampu nak sentuh dah. Mungkin pak saudara, mak saudara, anak saudara, anak sepupu boleh. 2 pupu macam mana? 3 pupu macam mana? Tak dapat nak tak dapat nak beritahu dah. Jadi itu mungkin pada zaman kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, kalau kita memahami ayat Al-Quran yang kita bacakan pada awal pertemuan kita tadi, maka kita kena cuba dan kita kena usaha untuk mengenali kaum kerabat kita benar. Kerana apa? Kerana itu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebut arahan, insya-Allah dia akan dapat pahala, dia akan dapat rahmat dan dia akan dapat barakah. Okey. Apakah adab yang perlu kita jaga apabila kita berhadapan dengan sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian? Dalam kitab kita ni, tuan kitab menyebut bahawasanya apabila kita berhadapan dengan kaum kerabat ini, kita perlu jama'tahum wa iyyahu rahmun wahidah. Kita perlu himpunkan mereka dalam satu himpunan yang kita anggap ia adalah silaturrahim yang sama, silaturrahim yang serata. Seumpama kalau kita berhadapan dengan mak saudara kita, dengan bapa saudara kita, kita juga kena menganggap mak saudara, bapa saudara kita ni berada dekat dengan kita seumpama ibu dan ayah kita. Jangan anggap orang luar. Sebab mak saudara, pak saudara kita ni boleh kita bersalaman, tidak jatuh air semayan dan sebagainya. Kecuali pak saudara sabit, mak saudara sabit, itu kita bicara dalam fiqh lah pula. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan dekatnya kita dengan dia. Kalau ambil air semayan, kita pergi salam dengan mak saudara kita, salam dengan pak saudara kita, tak jatuh air semayan. Jadi kalau benda tu Allah SWT iktiraf sampai tahap tu, tiba-tiba kita nak bergaduh, kita nak bercerai dengan mereka, tak bermasai muka dan sebagainya, itu salah besar. Jadi itu tidak beradab. Jadi Islam dan tuan kitab kita pada pada petang ini ataupun pada hari ini menyuruh kita untuk meletakkan kedudukan kaum kerabat itu setaraf, setimpal dengan hubungan silaturahim dengan seperti keluarga terdekat kita. Okey. Seterusnya, digesakan juga dalam kita menjaga adab apabila berhadapan dengan kaum kerabat ini, wajibun sillatu bihim birruhum wa ihsan ilaihim. Sekiranya berlaku keretakan, kita wajib untuk menahukkan kembali. Kita wajib untuk berjumpa dengan mereka kembali dan carilah peluang dan ruang untuk tahu silaturahim ada keretakan. Itu adab yang kedua. Pepatah Melayu menyebut sedangkan lidah lagi tergigit. Maknanya lidah yang kita kawal ni pun kadang-kadang tergigit ni pula hubungan silaturahim di antara kaum kerabat. Tapi jangan biarkan keretakan itu berterusan. Maka adab yang kedua ini, kita perlu dekatkan diri kita dengan mereka. Cari punca-punca keretakan, silatu bihim. Kita sambungkan dengan mereka. Apa jua
sebab keretakan sekiranya berlaku dalam keluarga kita, kita kena wajib untuk menyambung kembali. Okey, boleh difahami Sebab kadang-kadang orang sebut susah Ustaz apabila terlibat dengan permasalahan pergaduhan dengan kaum kerabat ni. Bila retak seumpama pinggan, dia retak payah nak tautkan kembali. Pinggir kaca zaman dulu, dia retak payah nak taut mana. Jadi kita kena anggap kadang-kadang walaupun retak, walaupun bergaduh dan sebagainya, kita ambil lah. Kita tautkan kembali. Kadang-kadang pinggang yang ditaut kembali itu lebih kukuh daripada pinggang yang asal. Begitu juga dengan silaturrahim. Kadang-kadang apa yang berlaku sikit sebanyak dalam keluarga kita, kita cari jalan penyelesaian. Mungkin selepas itu rasa kasih sayang lebih erat, lebih dekat dan lebih sempurna daripada sebelum ini. InsyaAllah yakin. Okey, itu adab yang kedua. Apabila berlaku keretakan, cari tautkan kembali. Seterusnya dalam kitab kita juga menyebut wa yuwakkiru kabiruhum, perlu menghormati yang lebih tua. Perlu kita menghormati yang lebih tua. Siapa yang lebih tua? Bermula daripada yang atas, datuk, nenek, tok saudara, datuk sepupu, pergi ke bawah lagi. Ibu bapa, setaraf dengan ibu bapa kita. Siapa? Mak saudara sebelah ayah, mak saudara sebelah ibu, pak saudara sebelah ayah, pak saudara sebelah ibu. Jadi perlu kita yuwakkiru kabiruhum, kita menghormati yang lebih tua, yang lebih tua di kalangan kaum kerabat kita. Jangan kita ambil budaya orang putih contohnya. Mak Saleh apabila berhadapan dengan orang tua, dia menganggap seumpama setaraf umur. Panggil tu kadang-kadang menggunakan gelaran yang tidak sepatutnya. Contoh, pak saudara kita nama John, mak saudara kita nama Mary. Kalau kita tengok dalam filem-filem barat dengan budaya-budaya barat, sebut pak saudara, mak saudara dengan bahasa, dengan gelaran nama saja. Jumpa Hi John, Hi Mary. Ini tidak betul, kena menghormati ajaran Islam. Bila berjumpa dengan orang yang lebih tua, lebih-lebih lagi kaum kerabat kita perlu memanggil dengan nama, dengan panggilan yang boleh menunjukkan penghormatan, pengiktirafan ke atas kedudukan mereka. Contoh, pak cik. Kadang-kadang kita dalam masyarakat kita gelarkan dengan pak long, mak long, mak ngah. Mok teh. Jadi benda itu boleh menghormati, menimbulkan rasa kasih sayang. Yuwaqiru kabiruhum. Ini disebut dalam Islam. Bukannya saja-saja budaya Melayu nak letakkan. Melayu diselarikan dengan agama Islam, insya-Allah selamat. Jangan masukkan budaya-budaya kuning daripada barat masukkan dalam masyarakat kita yang boleh menyebabkan adab dalam membina kaum kerabat tercalar. Seterusnya dalam kitab kita juga menyebut apabila kita berhadapan dengan yang lebih kecil umurnya, wa yurahimu saghirahum, kita kena menyayangi orang ataupun kaum kerabat kita yang lebih kecil umurnya. Ini disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana oleh alaihi salam berkaitan dengan perkara ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala ana rahmanun wa hadhihi ar-rahmun shaqqaqtu laha isban min al-ismi wa man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis qudsi, ana rahmun, Allah Ta'ala sebut, aku bersifat dengan Rahman. Rahman, Maha pengasih. Wa hadhihi rahmun, silatul rahim ini diambil daripada namaku. Allah Ta'ala kata silatul rahim. Apa ni, kita menyambung
silaturrahim di kalangan kaum qarabat diambil daripada nama Allah, iaitu daripada penyayang. Faman wasalaha, barang siapa yang menyambung kasih sayang ini, silaturrahim ini, wasaltuhu, aku akan menyambungnya. Waman qata'aha, dan barang siapa berniat untuk memotong ataupun memutuskannya, qata'tuhu, aku akan memotong keberkatan, pahala dan sebagainya kepada orang yang cuba memutuskan silaturahim ini. Begitu juga dengan kasih sayang Allah. Allah tidak akan memberi kasih sayang kepada kita apabila kita cuba untuk memutuskan silaturahim. Jadi adab yang ketiga ini, apabila kita berhadapan dengan orang yang lebih kecil, kita perlu memberi kasih sayang kepada mereka. Dalam Allah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah berjumpa dengan kanak-kanak, Rasulullah panggil, Rasulullah bermain dengan mereka, Rasulullah bergurau dengan mereka, Rasulullah meletakkan tangan di ubun-ubun mereka, Rasulullah mendoakan mereka. Ini adalah antara adab dan cara untuk menyayangi kaum kerabat kita yang lebih kecil usia mereka. Allahu Akbar. Okay. Alaihi Wasallam, ketika mana Rasulullah sedang solat, cucu baginda datang dan bermain di atas belakang baginda. Kalau budak-budak kecil rukah atas belakang gapo semua ketika semaya, Rasulullah tidak bangun, bangkit terus. Rasulullah membiarkan cucu baginda, selepas mereka berlari di tempat lain, barulah Rasulullah bangun daripada sujud. Ini nak menunjukkan bagaimana Rasulullah memberi kasih sayang dan menghormati yang lebih kecil. Pernah juga suatu hari Rasulullah berjalan di sebuah lorong. Rasulullah tengok budak-budak duduk main burung. Kalau kita duduk pera burung kecil dalam sangkar dan sebagainya, Rasulullah Rasulullah senyum kepada mereka dan Rasulullah menegur mereka. Rasulullah menegur mereka, kenapa kamu bermain dengan burung tersebut? Maka diberi alasan macam-macam. Maka Rasulullah pun memberi pengiktirafan. Rasulullah Rasulullah menyayangi mereka, menunjukkan rasa kasih sayang, menegur budak-budak. Walaupun kalau kita boleh bayangkan umur Rasulullah waktu itu dah tua, jumpa dengan budak tepi jalan, Rasulullah tegur. Jadi ini satu penghormatan dan cara ketika mana kita berhadapan dengan kanak-kanak ataupun umur yang lebih kecil daripada kita. Satu tauladan yang perlu kita letakkan apabila kita berhadapan dengan kaum kerabat, lebih-lebih lagi lah kita perlu sampaikan rasa kasih sayang kepada mereka. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat kita, kalau kita tak kenal dah anak saudara jauh-jauh sikit, tak kenal dah, bagaimana kenal pun tak, nak beri kasih sayang lebih-lebih lagi lah. Jadi sepatutnya kita baiki, kita belajar adab bersama dengan kaum kerabat seperti mana yang hamba cuba sampaikan pada hari ini. Wa ya'udu mariduhum, dan juga menziarahi sekiranya mereka sakit. Ini adab seterusnya, disebut dalam kitab kita ni. Jadi apabila ada kaum kerabat kita terdengar berita mereka sakit sana di sana di sini ataupun berada di hospital dan sebagainya, kita boleh pergi menziarahi mereka. Setiap kali kita ziarahi di sana, dia akan mendapat pahala dan akan meringankan kesakitan yang ada pada sahabat ataupun waris-waris mereka dan sebagainya. Dari sudut psikologi pun begitu. Dari sudut psikologi, selain daripada sudut Islam, memang menggalakkan menziarahi apabila sakit. Di sudut psikologi pun sama. Apabila kita pergi ziarah, kita akan membawa satu keadaan yang harmoni. Jadi orang sakit pun rasa sikit bebanan mereka, rasa segar sikit lama-lama dan sebagainya, tak jumpa
Jadi perkiraan ini buat kita ke alami. Jadi inilah hikmah daripada apa disebut sebagai adab. Apabila kita berhadapan dengan kaum kerabat kita. Allahu Akbar. Cuma bila dalam keadaan sekarang ni agak sukarlah bila kita berada di musim Covid dan sebagainya ni. Mungkin kita boleh ubah dengan cara lain. Telefon ke, video call ke, guna teknologi yang ada lah. Video call pun boleh. Video call tanya khabar macam mana, dia pok teh, pak long, sakit macam mana, makan ubat dah ke dah. Jadi itu boleh menyambung sila meringan bebanan mereka ketika mana mereka ditimpa kesakitan. Seterusnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ketika mana juga kita berhadapan dengan kaum kerabat kita, kita juga perlu disebut sini wayalinu lahum wa in qassu ma'ahum. Kita perlu berlemah lembut, bermuamalah dengan mereka dalam keadaan dengan lemah lembut sekiranya ada masalah yang timbul. Kadang-kadang kita ada masalah timbul dalam keluarga kita. Contoh perebutan harta ke, contoh silap faham dan sebagainya, membuat keputusan dan sebagainya. Jadi bila berhadapan dalam keadaan situasi pertembungan begitu, perlu kita toleransi, perlu kita yalin. Yalin ni maknanya lemah lembut. Lemah lembut berhadapan dengan keadaan-keadaan tertentu. Kalau kita ambil sikap keras, kalau kita ambil sikap yang lain, maka dia akan memberi natijah yang tak comel pada silaturahim kita ni. Jadi dahlah kita timbul masalah waktu ketika tersebut. Jadi kita ambil pula cara yang kasar. Akhir sekali dua benda berhimpun pada waktu yang sama, yang negatif, maka agak sukar untuk kita kawal natijahnya. Tapi kalau sekiranya kita berada dalam keadaan yang qasu, tekanan dah, tiba-tiba kita menggunakan kelembutan ataupun kita mengambil sikap yang toleransi untuk menguruskan masalah yang timbul, insya-Allah di sana dia tidak memberi impak yang besar pada silaturahim kita. Jadi itu di antara cara kita nak menguruskan silaturahim, dan juga cara ataupun disebut sebagai adab silaturahim antara kita. Seterusnya sahabat-sahabat di luar sana yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hamba nak sebut sikit sebanyak masalah yang ada dalam masyarakat kita, yang timbul yang berkaitan dengan silaturahim kaum kerabat ni. Yang besarnya, yang pertamanya ialah masalah mendengki. Ini yang besar dalam masyarakat kita. Pergaduhan keluarga, yang antara yang besarnya apabila datangnya sifat dengki. Kalau kita tengok ada masalah yang timbul di kalangan masyarakat kita ni, apabila ada abang ataupun kakak ataupun adik yang lebih daripada adik-beradik lain dari sudut harta, dari sudut pekerjaan, dari sudut rezeki dan sebagainya, timbullah dengki. Akhir sekali bila timbul dengki, buat tindakan yang di luar kawalan, buat gitu, buat ini, akhir sekali bergaduh. 15 tahun, kadang-kadang makan sehingga puluhan tahun tak bercakap satu masalah. Inilah realiti, sepatutnya tidak berlaku. Kena ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat, iaitu dengki akan memakan, akan menghancurkan kebaikan. Kama ya'kulun narul hatab, seumpama api memakan kayu, bahan bakar dia. Begitulah. Jadi kalau kita ada sifat dengki, lebih-lebih lagi dengki kalangan adik-beradik, dengki di kalangan kaum kerabat, ini satu masalah yang besar. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, hindari dari kita doakan kalau sekiranya ada kelebihan di kalangan masyarakat adik-beradik kita, dia ni ada kaya sikit, ada pangkat sikit dan sebagainya, kita ya Allah dan juga jagalah diri dia supaya dia menjadi orang yang beriman. Akhir sekali apabila kita doakan begitu,
limpahan iman, limpahan itu insya-Allah akan datang kepada kita juga. Seterusnya yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala sekalian, dalam masyarakat kita, dalam pengurusan kaum kerabat ni banyak timbul berkaitan dengan pergaduhan, disebut sebagai pergaduhan harta pusaka. Lebih-lebih lagi apabila harta pusaka tersebut banyak. Ini kita dengar banyak timbul masalah ni. Boleh kata di segenap ceruk kampung dalam masyarakat kita, masyarakat Islam tempat kita, timbul masalah pembahagian harta pusaka. Sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Islam telah menyediakan hukum khusus dalam harta pusaka, disebut sebagai miras, iaitu pembahagian harta pusaka mengikut pandangan Islam. Kalau kita nak bergaduh pun tak pergi ke mana juga harta pusaka ni. Kita akan mati. Tak ada pun orang ni yang hidup kekal abadi. Tak ada orang yang hidup kekal abadi. Kalau kita bergaduh, bertahun-tahun, makan puluhan tahun, tak bertegur siapa dan sebagainya, maka rahmat Allah jauh. Apa yang disebut sebagai pahala pun jauh, akan datangnya bala, akan datangnya dosa. Maka kita kena selesaikan benda ini dengan adab-adab yang seperti mana kita sebut pada perbicaraan kita pada hari ini. Kita serahlah. Kalau nak gaduh sangat, kita serah kepada, sekarang ni kita ada majlis rundingan di Jabatan Agama Islam berkaitan dengan harta pusaka. Serah kepada mereka, biar mereka urus. Lepas tu kita serah pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bergaduh habis, tak ada masalah. Harta kadang-kadang tak boleh. Kita tengok dalam rekod yang disediakan oleh majlis agama, berjuta-juta, bahkan mungkin berbilion harta benda yang berkaitan dengan harta pusaka tak boleh diuruskan sampai sekarang puluhan tahun. Kenapa? Kerana pergaduhan. Bukan kerana apa, bukan kerana yang perkara yang besar, bukan, kadang-kadang kerana pergaduhan. Ni aku nak, kalau kita bincang, ataupun ambil orang tengah, ambil syarikat rundingan dan sebagainya, serah pada mereka. Kita kena jaga silaturahim lebih besar daripada kita jaga harta benda. Sebab silaturahim ni akan memberi jaminan harta benda di akhirat. Ni pahala di mahsyar esok. Ini pasti. Boleh. Nah, itu permasalahan yang perlu kita cuba hadapi. Akhir sahabat Allah sekalian, timbul masalah di kalangan masyarakat kita, iaitu merenggang silaturahimnya ialah kerana ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berasaskan Islam, tidak dititik beratkan dalam tarbiyah keluarga. Ini juga perlu kita hadapi dengan baik, sahabat-sahabat. Berilah pendidikan kepada generasi-generasi baru ni, berteraskan agama Islam. Beri kefahaman Islam kepada mereka. Carilah pendidikan yang baik kepada mereka supaya mereka mendapat garis panduan hidup mereka berteraskan Islam. Ini satu perkara yang besar. Kalau kita tengok pergaduhan di kalangan masyarakat ni bukan kerana mereka tidak berpelajaran tinggi, bahkan ada yang sampai tahap PhD, ada sampai ada kedudukan dalam masyarakat, tetapi kerana ilmu agama yang agak kurang, tidak sentuh, maka maka timbul permasalahan keluarga. Bergaduh situ, bergaduh sini dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat di luar sana yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi pada hari ini yang kita bicarakan tentang bagaimana adab rumah tangga, bagaimana adab untuk kita bersama dengan aqarib, bersama dengan kaum kerabat, waris-waris. Maka kita kembali ingat arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sambungkan silaturahim. Silaturahim adalah salah satu nama Allah. Jadi supaya apa? Supaya kita ingat bahawasanya silaturahim tidak akan berjaya, silaturahim tidak akan erat, tidak akan harmoni kecuali kita ikat dengan kasih sayang di kalangan kita. Itu sikit sebanyak pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati saya, merahmati kita semua pendengar di luar sana. Diharap kita bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.